Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi mustanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Bagi Tuan Imam Bilal, pengurusi di jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan hari ini masuk bab puasa. Bab puasa. Dan kita pun Ramadan dah tak lama. Dan saya kira tajuk yang agak sesuai. Sebab kadang-kadang ada orang dia Ramadan ni ataupun persiapan puasa dia ni dah masuk puasa baru duk fikir persiapan. Dan sepatutnya kita perlu buat persiapan lebih awal. Sebab bulan Ramadan ni bukan bulan biasa-biasa, bulan luar biasa yang Allah memberikan tawaran yang sangat besar di dalamnya. So bila kita faham tentang kelebihan bulan Ramadan, maka kita dapat menginsafi diri kita seterusnya boleh buat yang terbaik untuk menyambut Ramadan nanti. Pertama sekali, untuk nak menghadapi Ramadan ni, sepatutnya kita berdoa kepada Allah untuk Allah berikan kepada kita keberkatan, keimanan, keselamatan dan peluang untuk bertemu dengan Ramadan. Daripada Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa apabila melihat anak bulan Ramadan. Nabi doa, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, naungilah kami dengan keamanan dan keimanan serta keberkatan, keselamatan dan kesejahteraan. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Begitu juga para salafus salih, golongan 3 kurun daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi iktiraf mereka adalah kurun yang terbaik. Di kalangan salafus salih mereka juga berdoa. Dalam satu riwayat At-Tabarani dalam kitab Ad-Du'a, antara doa salafus salih disebut Allahumma sallimni li ramadana wa sallim ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, sejahterakanlah aku sehingga datangnya Ramadan, sejahterakanlah Ramadan bagiku dan terimalah dariku yakni ibadat pada bulan itu. So awal lagi daripada doa dah minta sejahtera, selamat, sihat untuk nak jumpa dengan Ramadan. Kalau kita ditimpa musibah sakit, rasa macam tak syok nak rebut peluang tu. Bukanlah tak reda dengan sakit tu, tapi kita nak masuk dalam satu bulan yang Allah beri ganjaran yang sangat besar. Sebab tu para salafus salih minta supaya sejahtera nak bertemu dengan Ramadan, supaya bila masuk dalam Ramadan mereka boleh melakukan sebaiknya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para salafus salih ni bersungguh sangat? Dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi, kullu amal ibni Adam yudha'afu al-hasanatu 10 amthaliha ila 700 dhi'fin. Qala Allah azza wa jal illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bih. Yada'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli lis-sa'imi farhatan. Farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih
wala khalufu fihi atyabu 'indallahi min rihil misk. Kata Nabi, semua amalan Bani Adam akan dilipat ganda balas dengan 10 kali ganda yang semisal dengannya, sehingga 700 kali ganda. Nabi sebut amalan-amalan kita ni pahalanya berganda, start daripada 10 kali ganda sehingga 700. Antara amalan seseorang dengan seorang yang lain, pahala tak sama, mengikut kadar. Contoh macam kita salat tadi kan, maghrib, adakah semua duduk dalam saf tu pahala sama? Tak sama. Tengok kadar khusyuk dia macam mana, kadar bacaan dia macam mana, kadar ikhlas dia macam mana, kadar persiapan dia untuk nak salat berjemaah macam mana. Semua itu dinilai, dan Nabi sebut Allah akan gandakan 10 hingga 700 pahala. Tapi Allah Ta'ala kata kecuali puasa, sebab Allah kata puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Hadis qudsi kan, puasa itu untukku dan aku akan membalasnya. Yang tadi ni dah sebut dah 10 sampai 700. Hak tu pun banyak ada tu. Banyak. Kan? Jangan kata 700, kalau 10 pun banyak. 10 kali ganda. Kalau kita kira kod dunia kan, katalah dapat dividen 10 kali ganda. Bukan 10%, 10 kali ganda. Kita boh 1000, maknanya dapat apa? 10,000. Dia beza 10% dengan 10 kali ganda ni 700. Tapi pasal apa manusia dia tak rasa benda tu besar? Sebab tu kadang-kadang kita fikir balik, iman kita ni dalam nak menanggapi tawaran Allah tu dia rasa macam ada benda tak kena. Walaupun Allah tawarkan benda tu besar, kita rasa macam biasa-biasa aja. Orang kita ni kalau bab tawaran dunia ni dia bersungguh kan? Cuba tengok apa nama saham cepat kaya kan? Kaum mana yang paling ramai sertai? Melayu lah kan? Start daripada Pak Mantelo tu kat Teping kan? Dah Pak Mantelo gulung tikak ke apa ke kan, sampai ada bawa basikal pi Petropam nak boh minyak. Dulu bawa kereta mewah, gadai tanah nak dam dalam tu, saham cepat kaya. Habis Pak Mantelo main hak lain pula kan, sama ke masuk ke kena juga. Habis yang tu main lain pula kan. Kadang yang saham cepat kaya ni pun dia pandai, dia panggil duta produk dia bawa ustaz mana-mana kan, Pak Haji mana-mana, bawa serban, bawa jubah, bawa selempang pula sini kan. Orang tengok takkan tak betul tengok duta produk dia siapa kan? Nak rebut Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kaya, yang maha pemurah, yang menjanjikan pahala sebesar sampai 700 kali ganda, tapi kita rasa biasa-biasa. Maksudnya ada something wrong dalam dada kita lah, iman kita ni. Bahkan puasa ni Allah sebut tentang pahala puasa ni untuk aku dan aku akan memberikan pahala untuknya. Maksudnya tak disebut. Tadi ni dah sampai 700 dah, tapi bab pahala puasa ni tak disebut. Nak cerita betapa banyaknya Allah nak beri ganjaran.
patutlah para salafus salih mereka bersungguh dalam nak berhadapan, nak menunggu bulan Ramadan sebab janji Allah yang macam ni. Kemudian Allah sebut lagi, bagi orang yang puasa ada dua kegembiraan, gembira ketika berbuka dan gembira ketika bertemu Tuhannya. Ini orang berpuasa. Sesungguhnya bau mulut orang yang puasa di sisi Allah adalah lebih wangi daripada bau misk, bau kasturi. Cuma yang bau ni ada beberapa pandangan lah di kalangan para ulama. Ada sebahagian kata memang bau tu sendiri, kan? Ada sebahagiannya menyebut tentang bau tu perlu dihilangkan, kan? Sebab Nabi dalam hadis yang sahih, Nabi kerap siwak ketika Ramadan, hadis riwayat Aisyah, kan? Jadi itu perbezaan pandangan di kalangan para ulama. Baik, kenapa para salafus salih berebut sangat? Tadilah antaranya lagi Ramadan ni dia menjadi penyebab kepada penghapusnya dosa-dosa. Dalam as-sahihain daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia kata, man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa pada bulan Ramadan kerana iman, dia puasa kerana iman, kerana panggilan iman dia buat sungguh-sungguh dan mengharapkan pahala. Ihtisaban ni harap pahala. Jadi boleh ke tak harap pahala ni? Buat ibadat mengharap pahala, boleh tak? Boleh. Hadis ni menjadi bukti. Sebab ada orang dia kata, oh tak boleh ni buat ibadat harap pahala. Ni hadis ni menjadi bukti. Puasa dengan penuh keimanan dan mengharap pahala. Kita harap pahala pun, pahala tu daripada siapa? Allah, bukan daripada orang lain. Kita harap pada Allah. Itu membuktikan iman kita kuat. Sebab pahala ni benda tak nampak, benda gaib. Walaupun tak nampak, Allah menjanjikan pahala, kita harap janji Allah tu. Kita percaya pahala tu Allah akan bagi. Kita sangat mengharapkan dan kita percaya. Sebab tu bagi orang yang dia tak percaya dengan pahala, mungkin dia kata pahala tu ialah ada, tapi tindakan dia macam tak percaya dengan pahala. Dia tak sungguh dalam melakukan ibadah. Hampa nak pergi masjid, BP lah kat hampa. Hampa nak dengar kuliah, BP lah kat hampa. Tapi kalau tanya pahala, percaya. Tapi tindakan seolah-olah macam kurang percaya dengan pahala. Jadi bagi orang yang puasa dengan penuh keimanan dan mengharap ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sebut nescaya akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Allah akan ampunkan. Ni dosa-dosa kecil, dosa besar dia kena taubat. Tidakkah ini satu motivasi yang terbesar buat kita? Yang bila kita dengar hadis ni, puasa dengan sungguh-sungguh, dengan keimanan, harap pahala, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Tidakkah satu motivasi? Sebab kita ni, kita sedap dosa kita banyak. Betul tak? Banyak. Cuma orang tak tahu kita berdosa. Saya tak ingat apa ulama yang sebut dia, kalaulah dosa ini dapat dicium baunya, oh kacau, saya tak mai kuliah. Kalau dosa tu dapat dibau, tak mai kuliah. Orang kata apa, bau busuk ni. Oi, Ustaz Seri mai dah. Nak bagi kuliah sana. Tapi oleh kerana Allah simpan, Allah sembunyikan dosa kita, dan Allah buka peluang untuk kita minta ampun padanya, Allah berikan peluang untuk kita bertaubat padanya, lalu Allah sembunyikan dosa-dosa kita tu. Di atas kesedaran itulah kita mengharap Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Dan ini peluang yang besar yang Nabi telah sebut, Allah akan ampunkan dosa-dosa yang telah lalu.
apabila dia puasa dengan iman dan dia mengharapkan pahala pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadanu ila ramadana mukaffaratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Salat fardu 5 waktu, salat Jumaat ke Jumaat berikutnya, dan Ramadan ke Ramadan berikutnya, menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan di antara masa tersebut seandainya dosa-dosa besar dijauhkan. Lagi tak buat dosa besar, peluang diampunkan dosa-dosa kita tu sangatlah terbuka luas. Allah yang maha pemurah ni, Allah yang maha pengampun ni, dia tahu, dia yang jadikan kita manusia yang selalu melakukan dosa. Kita mungkin dalam masjid ni tak ada lah rasa nak buat dosa, lagi keluar lagi balik rumah, dosa-dosa kecil tu sentiasa ada. Allah maha tahu. Lalu Allah berikan peluang pengampunan antara Ramadan ke Ramadan, dengan syarat jangan sampai melakukan dosa besar. Baik. Apa sikap kita apabila kita nak berhadapan dengan Ramadan nanti? Ramadan dah nak mai ni, apa sikap kita? Kita ni sepatutnya bila Ramadan nak mai, kena rasa seronok. Seronok lah. Sebab satu bulan yang sangat istimewa yang Allah nak berikan pada kita, mesti tertunggu-tunggu. Ada orang yang dia minat sangat dengan bola sepak Piala Dunia ni, duk kira hari masa sebelum dulu kan, kadang kira tahun, lagi 3 tahun Piala Dunia kan, dah habis 3 tahun, 2 tahun, tu setahun, lepas tu kira bulan, kira hari, dia obses dengan Piala Dunia. So begitulah manusia, dilihat kepada kecenderungan dia, apa yang dia nantikan, maka dia membilang hari untuk menunggu sesuatu yang dia nantikan. Orang yang nak kahwin, duk tunggu hari, kira hari tu nak kahwin kan? Sebab dia seronok dengan kedatangan hari tersebut. Ni Ramadan, bulan yang istimewa. So apa sikap kita dalam nak berhadapan dengan Ramadan? Kita ni seronok ke tak? Ni jujur dengan diri sendiri ya. Tertunggu-tunggu ataupun tidak? Sebab tu tuan-tuan, saya syukur sangat bila sampai ke tajuk ni, kita rasa seronok sebab benda ni tidak-tidaknya boleh menjadi motivasi untuk diri saya yang bercakap dan pada kita semua dalam nak berhadapan dengan Ramadan ni. Orang munafik pula, dia gelisah. Mari pula dah, alamak, nak pergi lepak kedai kopi pun tak boleh. Dia rimas, dia walaupun dia tak sebut, tapi dia macam dalam hati dia tu rasa, Allah, kan, berat rasa. Nak habis 30 hari masuk Ramadan, nak habis 30 hari tu, Allah, duk kira bila nak raya. Baru 3 hari puasa kan, duk kira bila nak raya kan. Begitulah manusia. Sebab Allah di dalam nak menyebut tentang puasa ni, Allah panggil golongan mana? Orang beriman. Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah panggil panggilan itu dulu. Sebab tu Ibnu Mas'ud sebut tentang kalau Allah memanggil dengan panggilan orang beriman, Allah nak sampaikan benda penting selepas itu. Mungkin saya pernah cerita dah kat sini kan, panggilan orang beriman ni, kita nak kena ada rasa kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan.
Bayangkan kita panggil anak kita buat tak tahu je, dia tak rasa pun macam dia dipanggil. Macam saya sebut, saya bagi contohan oleh kerana ni ada rakaman ada live. Bila saya sebut AJK Masjid, tolong mai depan. So yang akan mai depan ni siapa? AJK Masjid. Sebab dia rasa dia dipanggil. Hak orang bukan AJK, relax, tak payah habis lah. Aku bukan AJK. Hak terlibat orang lain. So yang akan rasa diri dia dipanggil adalah AJK Masjid. Sekarang apabila Allah memanggil, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, berapa ramai yang merasakan dirinya dipanggil oleh Allah? Allah panggil orang beriman dulu, baru Allah sebut tentang kutiba alaikumus siyam, difardukan ke atas kamu puasa. Sebab tu puasa ni dia berkaitan dengan iman. Berkaitan dengan iman. Puasa ni ibadat yang tuan-tuan, dia boleh kata tak nampak. Duk tahan lapang dahaga ni benda tak nampak. Kalau salat nampak, bayar zakat nampak, puasa tak nampak. Ni had geng-geng hak dah pencen, tak ada buat kerja pun, balik pun rumah, katalah isteri pun pergi mengaji kan? Kat rumah tu tak ada siapa, tapi dalam peti air macam-macam ada. Dalam peti air tu macam-macam ada kan? Ayak sangkuit ada kan? Nak bancuh Milo boleh, macam-macam ada. Tapi pasal apa kita tak minum dan tak makan? Sebab kita rasa kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak mampu untuk menipu Allah. Bagi orang hak nipu ni, dia boleh makan satgi pi keluar, dia buat muka letih kan? Buat muka tak larat, padahal tadi tibai nasi 2 pinggan. Boleh je tipu manusia. Tapi kita sedar bahawa kita tak mampu nak tipu Allah. Bayangkan ibadat puasa hak kita duk jaga ni, kita sentiasa kita sedar kita tak mampu nak sembunyikan daripada Allah. Kalau boleh diaplikasikan dalam semua kehidupan Allah. Dan Allah sebut difardukan ke atas kamu puasa sebagaimana difardukan ke atas umat terdahulu. Apa matlamat puasa tu sendiri? Allah sebut la'allakum tattaqun, moga-moga kamu jadi orang bertakwa. So puasa ni matlamat dia nak jadikan kita orang yang bertakwa. Jadi kalau puasa itu sendiri, itu matlamatnya, kita telah melalui puasa Ramadan. Mungkin ada orang yang telah 20 kali, ada orang yang dah 30 kali Ramadan, ada orang 40 kali Ramadan, ada orang 50 kali Ramadan. Adakah matlamat itu telah tercapai? Itu kita kena muhasabah diri sendiri ya. Kita risau kita menjadi orang yang sama sebelum Ramadan dengan selepas Ramadan, tak ada apa-apa perubahan. Risau tu. Sedangkan matlamat puasa itu sendiri adalah melahirkan orang yang bertakwa. Baik. Kita nak sambut Ramadan ni, ada beberapa perkara yang perlu kita nak buat persiapan lah. Kita nak sambut. Pertama sekali nak kena perbetulkan niat. Niat ni nak kena perbarui, perbetul kan? Sebab Allah sebut wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah kata padahal mereka tidak diperintahkan melainkan untuk supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat padanya. Nak kena perbetul niat balik, kita nak bertemu dengan Ramadan pada tahun ni kita benar-benar ikhlas kerana Allah. Sebab
tanpa niat ni dia tidak dikira sebagai ibadah. Dan niat menjadi pembeza antara adat dan ibadat. Niat. Ada orang dia buat dan dia rasa orang lain pakat puasa belaka, takkan aku nak makan. Masuk bulan, dia sebut masuk bulan puasa, mesti tak makan, mesti tak minum. Sekadar ikut-ikutan. Takut kita dinilai tidak ikhlas di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu jadi adat dan bukan ibadat. Maka siapkan niat untuk menghadapi Ramadan ini benar-benar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau niat tu betul, maka jantung hati kita akan fokus untuk mencari redha Allah. Kalau niat tu untuk mencari redha Allah, maka sudah tentu perbuatannya juga akan menjurus kepada itu. Kalau niat kita dah betul, dia perbuatan akan betul. Niat kita nak masuk Ramadan ni, kita masuk Ramadan ni aku benar-benar nak cari redha Allah, perbuatan kita akan menjurus ke arah tu. Rasulullah SAW, kalau kita tengok dalam sebuah hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa shadda al-mi'zar. Hadis pada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW berkata, apabila dia kata Rasulullah SAW apabila masuk 10 hari terakhir Ramadan, baginda menghidupkan malam, membangunkan keluarganya dan menguatkan ikatan kainnya. Hadis Bukhari. Tuan-tuan, Nabi SAW yang kalau kita tengok sepanjang Ramadan, Nabi memperbanyakkan ibadat. Tapi ibadat di sisi Nabi ni 10 terakhir itu lebih digandakan. Kenapa? Kerana Nabi ni niat sudah tentu kerana Allah, nak cari redha Allah. Maka apabila nak cari redha Allah tu, dia akan buat sepenuhnya Ramadan, mengambil peluang yang besar yang Allah bagi ni. Bagi orang yang niat tu awal-awal lagi tak betul, dia cepatlah tewas. Kan? Sebab tu kalau tuan-tuan tengok masa tarawih, kan? Ramai masjid ni. Ramai. Terutama masa mohon besar raja-raja umum tu, ramai. Kita tengok kiri kanan, hang mai mana? Hang duduk sini ke? Dia tak duduk sini. Duduk sini ya? Berapa lama? 14 tahun dah. Tak pernah tengok kan? Tak pernah tengok. Bila mai Ramadan baru nampak tarawih. Sampai pengusi pening pala, kita nak kena renovate perbesar masjid ni. Kan? Kata nanti lu tengok 10 malam kedua, memang sungguh. 10 malam kedua dah susut dah. Tu belum 10 malam ketiga lagi tu. Lagi susut. Pilah mana-mana masjid pun di Malaysia ni, 10 terakhir memang susut. Saya kalau di KL tu, kan, saf yang paling banyak di Jalan Tar. Jalan Tar tu. Duk pergi cari baju raya lah apa semua kan. Tu 10 malam terakhir. Memang ramai tahun tu. Sebab tu saya sebut tuan-tuan, kalau nak cari baju raya ke apa, masa ni, sungguh ni, masa ni. Ada orang dia mungkin kata, apa hang puasa pun belum lagi dah cari baju raya. Kita tak mau ganggu bulan Ramadan tu dengan benda-benda yang akan mengganggu ibadat kita. Ni bagi orang yang fikir lah. Sebab dia nak Ramadan dia tu dimanfaatkan. Kan?
10 malam terakhir tu kalau boleh lebih ganda lagi. Kalau perempuan pun kalau nak buat kuih raya mungkin 10 yang tengah tu. Kan? Jangan diganggu hak 10 malam terakhir. Jadi tuan-tuan, bagi orang yang niat dia betul, dia nak cari keredaan Allah, sudah tentu dia akan melihat apa yang Nabi buat. Walaupun kita takkan mampu buat semua hak Nabi buat, takkan mampu. Kan? Tapi setidak-tidaknya 10 yang terakhir tu kita gandakan lebih daripada 20 yang awal. Kan? Sebab inilah yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampai kira ikat kain maksud ikat kain tu dah tak bersama dengan isteri baginda. Baik. Kemudian cuma bab niat ni, nak memperbaiki niat ni bukan senang lah. Tak semudah yang diperkatakan. Termasuk saya yang bercakap ni lah, niat ni suatu benda yang sukar. Tapi setidak-tidaknya kita ada azam untuk memperbaiki niat kita. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ini seorang yang sangat wara', alim. Dia kata, tidaklah pernah aku merawat sesuatu yang paling sukar melainkan niatku, yakni untuk ikhlas pada Allah. Dia kata benda yang paling sukar nak rawat niat. Susah. Kalau sealim dia, sewarak dia pun dia rasa susah nak rawat niat, apatah lagi kita. Susah. Tapi macam saya kata, setidak-tidaknya kita ada azam untuk nak memperbaiki niat kita. Baik. Kemudian dalam nak berhadapan dengan Ramadan ni, kita kena berdoa. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, dia nukil daripada Ma'la bin Fadl. Dia kata adalah mereka, yakni golongan salaf, berdoa kepada Allah selama 6 bulan supaya disampaikan kepada mereka bulan Ramadan, dan 6 bulan lagi supaya Allah menerima mereka amalan daripada mereka. 6 bulan dan mengharap Ramadan mereka akan hadapi. 6 bulan dan minta doa dah. Ini generasi salaf, bagaimana mereka menanggapi tawaran Allah tu sendiri. Orang yang meyakini tawaran Allah berbeza dengan kita. Bahkan kalau kita dah masuk bulan Ramadan, tentang doa ni tuan-tuan, kita nak kena rebut doa pada bulan Ramadan pula. Sebab Nabi sebut, thalathatun la turaddu da'watuhumus sha'im hatta yuftira wal imamul adil wa da'watul mazlum. 3 orang yang doanya tidak tertolak, orang yang berpuasa sampai dia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizalimi. Hadis riwayat Tirmizi. Ni yang salah satu Nabi sebut ni, doa orang yang tak tertolak ni adalah orang yang berpuasa sampailah dia berbuka. Kadang-kadang kita masa kita puasa tu, kita tak perbanyakkan doa, sedangkan pada ketika itulah makbul. Kita duk tanya-tanya kan, apabila contoh anak kita jenis tak dengar kata kan, dan kita mengharapkan Allah memberikan taufik kepada anak kita tu, pasal apa kita tak minta masa kita puasa tu? Sedangkan dah Nabi sebut dah, orang puasa sampai dia buka tu, sepanjang itu doa dia takkan tertolak, Allah akan berikan. Kan? Baik. Kemudian bila masuk Ramadan, Ramadan ni dia bulan Al-Quran. Al-Quran ni tuan-tuan kena sungguh-sungguh pada bulan Ramadan. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahrul ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Maksudnya bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Sebab itu dalam hadis, sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anna Jibril kana ya'rudu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran kulla 'amin marrah فعرض عليه مرتين في العام في العام الذي قبض فيه. Sesungguhnya Jibril akan mengulangi bacaan Al-Quran bersama Nabi SAW pada setiap tahun sekali, dan ketika tahun kewafatan Nabi, Jibril mengulanginya sebanyak 2 kali. Hadis Bukhari. Nabi memperdengarkan baca Al-Quran, baca bersama dengan Jibril ni pada bulan Ramadan sekali setiap kali bulan Ramadan, dan masa tahun nak wafat tu 2 kali sebut dalam hadis ni. Okey, jom kita tengok bagaimana golongan salaf di dalam mereka mengamalkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Generasi salaf. Dalam kitab Siyarul Alam An-Nubala disebut tentang Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, diriwayatkan bahawa Al-Aswad khatam bacaan Al-Quran pada bulan Ramadan setiap 2 malam sekali. 2 malam sekali khatam. Kemudian dalam kitab yang sama, Qatadah rahimahullah mengkhatamkan Al-Quran pada setiap 7 hari sekali. Ketika tiba Ramadan, beliau mengkhatamkan Al-Quran pada setiap 3 hari sekali. Manakala ketika tibanya 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, beliau mengkhatamkan Al-Quran sekali pada setiap hari. Bersungguh tu Al-Quran. Boleh nak habis sehari sekali? Boleh? Boleh. Kan? Ni jenis hafiz Al-Quran. So sepanjang masa tu mulut dia terkumat kamit dengan Quran je, memang boleh lah. Kan? Kita ni masa kita banyak dihabiskan dengan perkara-perkara yang lara. Kan? Satu. Yang kedua, mereka ni keberkatan pada masa mereka. Macam saya pernah sebut dengan Imam An-Nawawi rahimahullah, meninggal dunia muda lagi, tapi mengarang kitab yang sangat banyak. Dia karang kitab dulu dengan sekarang ni tak sama. Sekarang ni macam-macam boleh, tapi perpustakaan pun boleh dapat rujukan. Boleh Google, ada e-book, kan? Ada e-book kan? Tak payah nak pergi library, ada e-book, kan? Boleh buka. Kemudian dah dapat maklumat, boleh copy paste pula. Kan? Zaman dulu celup dakwat, tulis. Celup dakwat, tulis. Nak copy paste tak boleh. Tapi macam mana boleh dapat banyak kitab mereka tulis? Kan? Berkat pada masa mereka tu. Sebab tu kalau kita tengok khatam Quran sekali setiap malam, ni keberkatan masa pada mereka lah. Baik. Kemudian dalam kitab yang sama, Ar-Rabi' bin Sulaiman rahimahullah, dia kata bahawa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah khatam Al-Quran sebanyak 60 kali pada Ramadan di luar bacaan salat. Begitulah para salafus salih, bagaimana mereka mengamalkan ataupun membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Sebab tu Ramadan ni tuan-tuan bulan Al-Quran. Nak kena ada target. Aku tahun ni paling tidak 2 kali lah, contoh. Kalau kita tak ada target, kita tak bersungguh. Kan? Tuan-tuan yang tahun lepas 2 kali, mungkin boleh up sikit lagi. Kan? 2 kali dan bacaan tafsir Al-Quran, contoh kan. Kena ada target kan? Dah kena pasang niat dah, baru dia akan bersungguh. Kenapa mereka bersungguh sangat nak kejar baca Al-Quran ni, generasi salafus salih? Tengok dalam hadis Nabi sebut as-siyam wal Quranu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Yaqulu as-siyamu ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahawati bin nahar
fashaffi'ni fihi wa yaqulu al-Quran mana'tuhu an-nawma bil-laili fashaffi'ni fihi qal fayushaffa'an. Esok nanti di hari akhirat, puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada hamba Allah. Puasa akan kata, wahai Tuhanku, aku telah menghalangnya dari makan dan syahwat, maka berilah dia syafaat kerana aku. Kemudian Al-Quran pula datang, Al-Quran kata, aku telah menghalangnya dari tidur di malam hari, maka berilah dia syafaat kerana aku. Rasulullah bersabda, maka keduanya akan memberi syafaat. Hadis riwayat Imam Ahmad, sanadnya hasan. Jadi Quran dia akan mai di hari akhirat nanti akan bagi syafaat pada orang yang bacanya, khususnya pada bulan Ramadan. Sebab tu salafus salih ni sungguh sangat, kerana Quran boleh bagi syafaat. Boleh bagi syafaat. Baik, sikit lagi. Sedekah, bila kita duduk dalam bulan Ramadan ni, antara yang kita perlu perbanyakkan adalah sedekah dan bagi makan. Kita dah sebut dah tadi, di samping kita banyak berdoa, kemudian kita banyak baca Quran, kemudian perbanyakkan sedekah. Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari pada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kan Nabi SAW ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi seorang yang paling pemurah dan jadi lebih pemurah pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan Nabi lebih pemurah lagi. Hadis Bukhari. Nak tunjuk bahawa sedekah itu bulan Ramadan dia ada kelebihan tersendiri. Sedekah tu dah mempunyai kelebihan yang banyak dah. Sedekah tu sendiri. Tapi bulan Ramadan dia mempunyai kelebihan yang jauh lebih banyak lagi. Sebab tu Nabi bulan Ramadan lebih banyak lagi Nabi sedekah. Nabi, tuan-tuan, Nabi kalau nak hidup kaya ni boleh tak? Boleh. Kalau kita tengok harta al-faid yang Nabi dapat dalam daripada apabila Yahudi Bani Nadir dihalau tu, kan, harta Yahudi tu banyak. Kalau Nabi ambil kat Nabi dan keluarga, tuan-tuan, 7 keturunan tak habis. Tapi semua Nabi belanjakan, Nabi infak, kan? Itu Nabi. Tapi bulan Ramadan Nabi lebih-lebih lagi. Kita bagi laluan azan tak? Jadi kita sambung sikit lagi.
Baik, kita sambung sikit lagi. Sedekah dan bagi makan. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah pada bin Abbas radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasi wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan hadis yang lain Nabi sebut man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi wa ghaira annahu la yanqusu min ajri sa'imi syai'a. Siapa yang sediakan makanan berbuka buat orang yang berpuasa, maka dia mendapat pahala seperti orang yang berpuasa itu dan tidak dikurangkan sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa itu. Hadis riwayat Tirmizi. Pertama sekali, tadi ini sedekah. Sedekah. Saya duk tengok ada orang yang hari terakhir Ramadan tu dia nak bagi, tak apalah, raya pun nak bagi. Nampak tak? Padahal kelebihan pada sedekah itu bulan Ramadan ke bulan Syawal? Ramadan. Tak apalah, nanti Syawal kita bagi lain lah. Tapi kalau itu nak ditunggu kepada Syawal, Ramadan jauh lebih baik. Kemudian bagi makan orang yang berbuka. Hak ni Nabi sebut dia akan dapat pahala seperti orang yang puasa tu, tak dikurangkan sikit pun. Sebab tu ada orang dia berebut. Tak dan orang nak booking, dia dah booking lah. 10 terakhir masjid ni saya sponsor. Dia dah nampak dah benda tu. Dia orang yang nampak kelebihan, yang yakin dengan janji Allah dan Rasul, dia akan berebut. Sebab dia tahu aku puasa banyak manalah dapat. Ni bagi orang buka puasa banyak ganjaran tu. Satu. Yang kedua, kalau tuan-tuan tak mampu nak sponsor macam tu, contoh cari orang saleh. Kan kita dah sebut kadar pahala antara seorang dengan seorang dia tak sama. Bila Nabi sebut dia akan dapat pahala seperti orang yang berpuasa tu. So kita cari orang saleh, kita dia ni puasa sungguh-sungguh ni, baca Quran banyak, duk pergi masjid. Haji, buka puasa ni saya belanja. Nampak tak? Sebab kita duk nampak tu. Kalau kita tengok hadis ni, sebab Allah tak bagi sedikit pun kurang pahala yang sama macam orang tu puasa. Bukanlah bermakna dia tak dapat apa-apa, dia dapat, tapi kita dapat sama macam yang dia dapat lagi, tambah pula lagi. Cari orang saleh. Cari orang saleh untuk kita belanja dia buka puasa. Kemudian antara yang kita perlu fokus pada bulan Ramadan adalah qiyam. Qiyam ni dihidupkan malam hari di bulan Ramadan dengan beribadah pada Allah. So tak kiralah kita baca Quran ke, kita zikir ke, apa pun di malam hari. Dan salah satu daripadanya adalah salat tarawih tu sendirilah. Salat tarawih tu sendiri. Sebab tu dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, dalam An-Nasa'i, Ibn Majah, man qama ma'al imam hatta yansarifa kataballaha lahu qiyama laylah. Siapa yang salat qiyam bersama imam sehingga selesai, maka Allah telah memberikan ganjaran qiyam sepanjang malam. Yang ni antara yang kita bagi perhatian lebih. Beberapa perkara yang perlu kita bagi perhatian. So kenapa kita sebut benda-benda ni? Supaya Ramadan tak lama dah, kita nak kena buat pemanasan dah. Orang yang tak buat pemanasan ni, dia akan jadi terkejut. Betul lah kita ada niat nak perbanyakkan, tapi kalau kita awal-awal lagi tak warming up, susah. Jadi terkejut. Tak terbiasa dengan baca Quran banyak sikit ni, tiba-tiba nak buat banyak. Susah.
So ada tempoh dalam berapa lama lagi, sebulan lebih kan lagi, kita nak kena nak ada pemanasan dah kan, mungkin baca Quran lebih sikit kan, supaya nanti bila masuk Ramadan kita dah berada dalam keadaan yang benar-benar bersedia. Baik, last kali saya nak sebut tentang hadis yang Nabi sebut, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-saimun yaumal qiyamati la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Sungguhnya di syurga itu ada sebuah pintu yang disebut ar-rayyan. Pada hari kiamat nanti orang-orang yang suka berpuasa akan masuk syurga melalui pintu itu. Tak seorang pun selain mereka yang diperkenankan untuk masuk syurga melalui pintu itu. Hadis Bukhari. Orang yang puasa sungguh-sungguh, yang jaga puasanya, dia akan masuk dalam pintu ar-rayyan. Sebab pintu dia pintu syurga ni banyak. Yang ada pintu jihad, ada macam-macam pintu, dan salah satunya pintu puasa. Tuan-tuan, kita buatlah semampu kita kan? Buatlah semampu kita. Dia banyak pintu yang ada peluang untuk Allah anugerahkan masuk kan? Cuma puasa seperti yang kita sebut tadi, dia ada tawaran yang besar. Rugi sangatlah kalau kita lepaskannya. Ramadan dah tak lama dah. So mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk diri saya dan pada kita semua untuk menantikan ketibaan bulan yang Allah nak berikan ganjaran yang sangat besar yang tidak ada pada bulan-bulan lain. Mudah-mudahan kita dapat perbaiki niat macam kita sebut tadi ni, dan kita menunggu dengan penuh harapan, dan supaya masuk Ramadan kita dapat berikan yang terbaik, dan Allah jadikan kita orang bertakwa selepas kita keluar daripada Ramadan nanti. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.